cabang iman yang ke-47, muka surat 102. Perbincangan kita pada malam ini tentang salah satu daripada tanda iman yang sihat, iman yang sempurna, merawat segala dosa dengan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah USG 9 bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya Tuan Imam Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Zuhairi bin Yusuf, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, dan tak dilupakan kepada yang menonton melalui siaran live YouTube yang dipancarkan ini. Kita doakan yang menonton dari barat moga mendapat berkat, yang menonton dari utara moga terus sejahtera, yang menonton dari timur moga sentiasa makmur, yang menonton dari selatan moga mendapat keberkatan dan keampunan, insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pertemuan kita pada malam ini pertemuan kali yang ke-18. Pertemuan kali yang ke-18 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Min Syu'abil Iman lil Baihaqi. Ringkasan cabang-cabang iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, ataupun namanya di dalam bahasa Melayu disebut sebagai 77 cabang iman. Dan pertemuan kita pada malam ini kali yang ke-18, kita akan masuk pada cabang iman yang ke-47, tuan-tuan. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat 102. Cabang iman yang ke-47, muka surat 102. Perbincangan kita pada malam ini tentang salah satu daripada tanda iman yang sihat, iman yang sempurna, merawat segala dosa dengan taubat. Ada tak tuan-tuan? Ada kan? Muka surat 102, cabang iman yang ke-47, merawat segala dosa dengan taubat. Tak ada orang malam ni dia boleh angkat tangan, Ustaz, saya tahun 1443, tahun lepas, panjang tahun, sikit habuk saya tak pernah buat dosa. Sama ada dosa tu kecil, dosa tu besar, dosa dengan Allah ataupun dosa dengan manusia. Ana yakin tak ada orang boleh dakwa dirinya tak buat dosa sepanjang tahun yang lepas, panjang setahun. Sebab nama lagi manusia, pasti ada salah dan silap yang kita buat. Kullu ibnu Adam khatta'un. Setiap namanya anak Adam itu pasti ada salah dan silap dia buat. Sama ada hari ni, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, bagai-bagai. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang buat silap tadi, at-tawwabun. Orang yang merawat dosanya, salah silapnya dengan kembali kepada Allah dengan dia melakukan taubat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok ayat yang pertama, kita buka kitab kita, muka surat 102 tu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat yang ke-31. Dan bertaubatlah kamu sekalian, wahai orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan bila kamu bertaubat kepada Allah,
kamu termasuk dalam kalangan orang yang berjaya di sisi Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok ayat Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala letakkan tanda-tanda orang berjaya di sisi Allah, ada kurang-kurang lebih 28 tanda. 28 tanda. Kalau kita tanya sesama manusia, orang berjaya tu siapa dia? Boleh jadi kita jawab, orang yang berjaya tu ada title doktor kat depan, degree holder, prof, ada gelaran-gelaran tertentu, bagai-bagai. Tetapi dalam Al-Quran, senarai ataupun ciri orang yang berjaya di dalam Al-Quran, definisinya banyak. Salah satunya, kata Allah, tanda orang yang berjaya di sisi Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala katakan, orang tu orang yang khusyuk dalam salat. Dalam surah Al-Mu'minun kan Allah sebut, qad aflahal mu'minun. Orang yang berjaya tu macam mana kata Allah orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tanda orang berjaya, salatnya khusyuk. Kadang-kadang Allah Ta'ala katakan orang berjaya ni macam mana? Orang berjaya ni apabila dia jaga salat dia. Ataupun orang berjaya ni dia bayar zakat. Ataupun orang berjaya ni dia beriman kepada perkara ghaib. Ataupun orang berjaya ni dia tak makan riba. Ataupun orang berjaya ni dia tidak terbabit dengan dosa zina. Total kejayaan, ciri manusia yang berjaya di sisi Allah di dalam Al-Quran kurang-kurang lebih 28. Yang mana bila Allah Ta'ala sifatkan dengan satu ciri ni, di akhir ayat tersebut Allah Ta'ala katakan muflihun ataupun aflah, berjaya, berjaya. Maka salah satu ciri kejayaan manusia di sisi Allah, ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala katakan watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Awak bertaubat kepada Allah, nescaya awak termasuk dalam kalangan ciri orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, ayat yang kita bacakan tadi, kita garis bawahkan. Garis bawahkan. Yang pertama, kalimah tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Yang kedua, kita garis bawahkan kalimah la'allakum tuflihun. Sebab apa? Tanda orang yang berjaya di sisi Allah bila seseorang itu sentiasa merawat dosanya, kesilapannya, kesalahannya dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, tanda orang yang bertaubat dia ada tandanya. Ada beberapa tanda yang boleh kita sebut secara ringkas malam ni. Kalau betul kita katakan, ya saya telah bertaubat, ya saya telah berhijrah, ya saya telah berubah, ya saya telah cuba perbaiki diri saya ke arah yang lebih baik. Apa tandanya? Orang yang bertaubat, orang yang berhijrah, orang yang transform diri dia menjadi orang yang lebih baik, dia ada tanda dia. Dan kita dalam Islam memang kita dituntut agar setiap hari kita berubah menjadi lebih baik. Sehingga kan pepatah Arab menyebut, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbubun. Siapa-siapa yang hari ni sama je macam kemarin, tak bertambah dari sudut imannya, tak bertambah dari sudut amalnya, tak bertambah dari sudut akhlaknya, bagai-bagai, fahuwa maghbubun. Orang ni orang yang tertipu dengan kehidupan dia. Siapa yang hari ni sama dengan kemarin, hari ni 10 Ogos sama dengan kemarin 9 Ogos contohnya, tak tambah apa-apa pun, orang ni orang yang sedang tertipu dengan kehidupan dia. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Dan siapa-siapa yang hari ni 10 Ogos lebih baik dari pelbagai sudut daripada kemarin 9 Ogos, orang ni fahuwa rabih. Orang ni orang yang sedang beruntung dalam hidup dia. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan siapa-siapa yang hari ni
lebih tak senonoh banding dengan kemarin. Kemarin tu tak senonoh dah. Hari ni lebih teruk perangai dia. Contoh, maka orang ni orang yang terlaknat. Maka kita faham, dalam Islam diajarkan kepada kita setiap hari untuk kita perbaiki diri kita. Sama ada dari aspek dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila kita bincang malam ni merawat segala dosa dengan taubat. Orang yang bertaubat dia ada tanda dia. Tanda yang pertama orang bertaubat, orang yang berjaya ni disebut wa man taba, dan sesiapa yang mendakwa dirinya telah bertaubat. Walam yata'allama bi'ilmin falaysa bitaibin. Tetapi dia tidak upgrade dan update ilmunya, maka orang ni sebenarnya dia tidak layak dipanggil orang yang bertaubat. Ini ciri yang pertama. Kalau dia katakan dia telah hijrah, dia katakan dia telah berubah, dia katakan dia telah taubat, tapi ilmunya dia tak mau upgrade, ilmunya dia tak mau update, orang ni sebenarnya tidak layak dianggap orang yang telah berhijrah ataupun orang yang bertaubat. Tanda orang yang bertaubat, dia sentiasa mau upgrade dan update ilmu dia. Anda yakin tuan-tuan, kita semua ni ilmu dah ada dah, betul tak? Ilmu dah ada dah. Tetapi beza dengan orang yang hijrah, orang yang bertaubat, orang yang nak improve diri dia, orang yang taubat ini, dia sentiasa mau upgrade dan update ilmu dia. Contoh, kalau kita mintakan 10 orang jemaah, malam ni buat demo cara mengangkat takbir. Agak-agak 10 orang ni, sama tak cara angkat takbir antara satu dengan yang lain? Confirm tak sama tuan-tuan. Betul tak? Confirm tak sama. Ada yang angkat tinggi sangat, ada yang angkat rendah sangat, ada yang sampai ke bahu je, ada yang setentang dengan telinga. Masing-masing ada ilmu. Tapi mana yang paling tepat? Mana yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagai-bagai. Maka tanda, ciri orang yang berubah, orang yang bertaubat, dia ada tandanya. Maka tandanya itu adalah apabila seseorang dia mau upgrade dan update ilmu dia. Macam telefon kita, kena sentiasa upgrade, kena sentiasa update. Sebab apa? Kalau tak update, akan ada tempat-tempat tertentu dia tak mampu capai. Begitu juga orang yang mendakwa dirinya telah bertaubat, maka ilmunya itu mesti mau upgrade. Anak tuan-tuan, 2 minggu lepas, Masjid Saidina Osman Ibn Affan, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, kita anjurkan satu program, nama programnya Klinik Al-Fatihah. Nama programnya Klinik Al-Fatihah. Pesertanya kita jemput terdiri dalam kalangan imam, bilal, surau-surau yang berada di bawah qaryah Masjid Saidina Osman, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Yang datang ni geng-geng imam, geng-geng bilal tadi. Salah satu slot dalam klinik Al-Fatihah ni, bacaan praktikal Al-Fatihah di depan panel. Imam kanan Masjid Negara kita jemput Ustaz Hassan Fadli. Ramai yang bacaan test sorang-sorang ni, sorang-sorang. Tak depan, dia dengan panel je. Kita adalah kat tepi. Ni imam bilal ni tuan-tuan. Adalah yang baca ketika mana praktikal Al-Fatihah tu, ada yang baca A'udzubillah. Bukan a'u. Alif, hamzah, ain. Ini tak upgrade ilmunya. Maka tanda orang berhijrah, bertaubat, ilmunya mesti mau upgrade. A'udzubillah, bukan zu. Minas syaitanir rajim, bukan syaitan, syaitan. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah, Bismillah. Ini tanda orang yang berhijrah, orang yang bertaubat. Maka tandanya secara ringkas, apabila seseorang tu dakwa, ya aku telah berhijrah, aku telah bertaubat, apa tandanya?
apabila sentiasa dirinya mau upgrade dia punya ilmu, mau update dia punya ilmu. Sebab fiqh ni dia laju, fiqh ni dia sentiasa berubah dari satu masa ke satu masa. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, orang berhijrah, orang yang bertaubat. Tandanya waman taba, siapa-siapa yang dakwa dirinya telah bertaubat, walam yughayyir rafaqatuhu falaysa bitaibin, tetapi kawan-kawannya itu tak berubah daripada kawan-kawan yang dulu. Masih duk kawan dengan geng-geng tak senonoh, geng-geng pok ye, geng-geng karaoke contoh. Maka dia dianggap bukan orang yang bertaubat. Contoh artis hijrah. Kita ambil contoh kan. Dia kata dia dah taubat bagai-bagai. Kalau dulu senarai kontak telefon dia tu, artis tu, geng karaoke ni, geng hiburan tu, bagai-bagai. Sekarang bila dia kata dia dah taubat, dia dah hijrah, dia dah kembali improve diri dia ke arah yang lebih baik, kita tengok senarai kontak phone dia tu dah berubah orangnya. Mula dengan huruf T, Tuan Haji sekian, sekian, sekian. Mula dengan huruf I, Imam sekian, sekian, sekian. Mula dengan huruf U, Ustaz sekian, sekian, sekian. Apa sebab? Kerana tanda orang bertaubat, tandanya apabila kawan-kawannya, circle-nya, sekelilingnya berubah menjadi kawan-kawan yang lebih baik yang dia cari. Ini tanda yang kedua. Ringkas-ringkas kita sebut. Yang ketiga, siapa orang bertaubat? وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يَزْدَدْ فِي الْعِبَادَةِ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. Siapa-siapa yang dakwa dirinya dah taubat, tapi ibadatnya tak bertambah, dia masih dianggap bukan orang yang bertaubat. Dia kata dia dah taubat dah berubah dah, tapi ibadatnya masih tak bertambah. Bagai-bagailah jenis ibadah. Maka dia dianggap bukan orang yang bertaubat lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. Siapa-siapa yang dakwa dirinya dah taubat, tapi lidahnya, lisannya belum dijaga, masih tajam macam pisau, macam pedang, asyik duk cari salah orang je, mana salah orang tu, mana salah orang ni, komplain tu, komplain ni, maka masih dia dianggap bukan orang yang bertaubat. Ini beberapa ciri ringkas orang yang hijrah, orang yang bertaubat, orang yang improve dirinya menjadi orang yang lebih baik. Ada 4 tanda yang kita sebut secara ringkas malam ni. Yang pertama, tanda orang bertaubat, dia mau upgrade dan update ilmu dia. Yang kedua, tanda orang yang bertaubat, kawan-kawannya berubah ke arah kawan yang lebih baik. Yang ketiga, tanda orang bertaubat, ibadatnya bertambah. Yang keempat, tanda orang bertaubat, lisannya dia sentiasa jaga daripada mengguriskan hati dan perasaan orang lain. Ini tanda orang berjaya. Maka kita simpulkan malam ni tuan-tuan, salah satu tanda orang yang berjaya yang dirakamkan di dalam Al-Quran, tandanya adalah orang yang sentiasa melakukan taubat kepada Allah. Ayatnya, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kita garis bawahkan perkataan tuflihun ataupun falah di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala susuli dengan 28 ciri-ciri orang yang berjaya tu. Ada kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah kan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Muflihun diletakkan di hujungnya. Inilah orang berjaya. Sebelumnya Allah Ta'ala sebutkan cirinya macam mana. Cirinya orang beriman kepada perkara ghaib, orang beriman kepada hari akhirat, orang tu mendirikan salat, orang ni dalam keadaan dia bayar zakat. Itu sebahagian. Dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang beriman di sisi Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang dirinya tak terlibat dengan perkara sia-sia,
dia bebas daripada terlibat dengan dosa zina, dia bayar zakat, bagai-bagai. Itu cirinya yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun. Totalnya ada sebanyak 28 tanda ciri orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Selesai ayat yang pertama, kita bacakan pada muka surat 102 tu. Kemudian firman Allah Ta'ala yang kedua, muka surat 102 lagi tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ayat ni kalau kita tengok, dia panjang lagi sebenarnya. Allah mulakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, hinggalah akhirnya. Tapi kita ni ringkas, dia ambil je ayat tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, kembalilah kamu merawat segala dosa kamu dengan melakukan taubat nasuha kepada Allah. Taubat nasuha ni apa benda, Ustaz? Taubat nasuha disebut di dalam kitab antaranya Rihlatun ila Daril Akhirah, perjalanan menuju hari akhirat, yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri. Taubat nasuha ni dia ada ciri dia. Dia beza dengan orang yang katakan dia dah taubat tapi dia masih ulang bagai-bagai. Itu bukan orang yang melakukan taubat nasuha. Orang yang dakwa dirinya buat ataupun melakukan taubat nasuha, dia tak dapat lari daripada 6 ciri, 6 syarat taubat nasuha. Syarat yang pertama, kata Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya Rihlatun ila Daril Akhirah, syarat yang pertama taubat nasuha al-ikhlas fit taubah. Dia hentikan dosa-dosanya tadi, salah silapnya tadi, dosa mungkar dia, dosa fahsyat dia, bagai-bagai. Al-ikhlas fit taubah lillah. Dia buat tu kerana Allah Ta'ala. Dia buat kerana Allah. Ada orang, dia berhenti buat benda-benda tak senonoh. Ada orang, dia buat tu kerana makhluk. Betul tak? Kerana apa? Kerana mertua contohnya. Aku tak boleh buat perkara tak senonoh ni. Sebab apa? Mertua aku ni banyak tanah contohnya. Aku ni melantu laki sulung. Kena senonoh lah sikit. Dia buat tu daripada apa? Kerana mertua dia tadi. Ada orang tak buat benda tak senonoh kerana apa? Kerana malu pada orang tertentu. Malu pada atasan. Malu pada isteri. Malu pada mak ayah. Tapi ciri orang yang lakukan taubat nasuha, al-ikhlasu fit taubah lillah. Dia buat sesuatu kerana Allah, tinggalkan sesuatu kerana Allah. Itulah ciri yang pertama ataupun syarat yang pertama orang melakukan taubat nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat taubat nasuha al-iqla'u 'anil ma'siyah. Al-iqla' 'anil ma'siyah dengan maksud dia tinggalkan segera dosa-dosa yang sedang dia lakukan pada saat ni. Tinggalkan dengan segera. Bukan tangguh-tangguh, nantilah, esoklah, minggu depan lah kot. Dah lagi ni, sikit lagi. Bulan depan lah, berhenti buat benda ni. Dia tahu dah terlibat dengan contohnya benda yang haram. Dia dah ambil benda yang haram bagai-bagai. Nanti dululah. Itu bukan ciri orang yang melakukan taubat nasuha. Kerana ciri orang yang melakukan taubat nasuha al-iqla'u fit taubah. Dia bersegera melakukan taubat tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua kata kuncinya adalah segera. Yang ketiga, ciri orang yang melakukan taubat nasuha an-nadamu ala fi'li dhunub. Timbul rasa menyesal dalam hatinya bila dia teringat dosa-dosa lepas yang dia buat. Timbul penyesalan. Kata kuncinya, timbul penyesalan dalam hati. Ada orang dakwa dia dah
cuci tangan, dia dah berubah, dia dah taubat, tapi masih membangga-bangga dirikan dirinya, oh aku dulu jahat, aku dulu dosa apa yang aku tak buat, aku dulu sekian, dia ini sekian, aku dulu gangster, abang long, berbagai dia cerita balik nak menunjukkan kebanggaan dia. Tapi orang yang melakukan taubat nasuha, dia timbul penyesalan bila dia teringat dosa-dosa dia yang lalu. Ini yang ketiga secara ringkas. Yang keempat, ciri orang yang melakukan taubat nasuha kepada Allah, al-azmu alla ya'uda ilaiha abada. Berazam takkan ulang sampai bila-bila. Kena timbulkan keazaman. Timbul keazaman. Kalau dalam hati itu tinggal sekejap tapi tidak berazam untuk tinggal selama-lamanya, ada peluang nanti buat balik bagai-bagai, ini bukan ciri orang yang lakukan taubat nasuha. Kalau dia betul-betul berazam dah, aku memang nak tinggalkan, tak nak buat dah, pergi ke tempat tak senonoh ke, tengok benda tak senonoh ke, ambil benda tak senonoh ke, bagai-bagai, tapi terbuat juga, alima abdi anna lahu rabban fayaghfiru dhunub wa ya'khudh bidhunub. Hambaku, kata Nabi SAW, dia tahu dia sedang memiliki Allah, yang mana Allah ni boleh menjatuhkan hukuman ke atas dia, dan Allah boleh mengampunkan dosanya, tetapi Allah memilih mengampunkan dosa dia berbanding menjatuhkan hukuman. Kalau dia tergelincir daripada buat benda yang sama tadi, dah berazam dah, tapi nama lagi manusia, ada hari iman up, ada hari iman down, ada hari iman naik, ada hari iman jatuh. Ketika iman jatuh, berulang dia buat dosa yang lepas, sedangkan dia dah berazam tak nak ulang lagi, maka selagi mana dia tidak main-main dengan taubatnya, maka Allah Ta'ala masih menerima taubatnya tadi. Dengan syarat, al-azmu ala tarki fi'la hadhihi abada. Berazam untuk meninggalkan dosa ni sampai bila-bila. Tapi gelincir, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Selagi mana dia tidak main-main dengan taubatnya. Jadi kata kunci yang keempat, keazaman. Kalau yang pertama, syarat taubat nasuha, ikhlas. Yang kedua, tinggal dengan segera. Yang ketiga, kata kuncinya, menyesal. Yang keempat, kata kuncinya, berazam takkan ulang sampai bila-bila. Yang kelima, tanda orang melakukan taubat nasuha, yang kelimanya adalah at-taubah qabla al-ghargharah. Taubat itu mestilah dilakukan sebelum nyawanya sampai di halkum. Bila nyawa dah sampai di halkum, awak menyesal macam mana sekalipun, taubat macam mana sekalipun, taubat itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dirakamkan antaranya, Allah cerita di dalam surah Yunus, ada seorang manusia namanya Fir'aun. Ketika air sudah sampai di kerongkongannya, ketika itulah dia katakan, amantu, wahai Allah, aku bertaubat pada saat ni dan aku nak beriman kepadamu, wahai Allah. Fir'aun ni taubat dia ketika nyawanya dah dihalkum. Maka Allah Ta'ala katakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, sekarang baru mu nak taubat, sedangkan dulu kamu termasuk dalam kalangan orang yang banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Maka ciri yang kelima, orang yang nak lakukan taubat nasuha, at-taubah qabla al-ghargharah. Taubat itu mesti dilakukan sebelum nyawanya sampai di halkum. Ini yang kelima. Yang keenam, ciri orang yang melakukan taubat nasuha kepada Allah, ciri yang keenamnya adalah al-lazimal istighfar.
dia melazimi istighfar pada Allah. Ini 6 ciri. Dia melazimi istighfar. Ini tanda yang ke-6. Istighfar yang paling ringkas, kita sebut astaghfirullah. 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 Panjang sikit istighfarnya. Astaghfirullahalazim. 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 Panjang lagi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duk sorang-sorang, bawa kereta, bawa motor, bagai-bagai. Tanda orang yang lakukan taubat nasuha, dia lazim istighfar. Istighfar ni banyak. Tapi dia ada induk dia. Dia ada penghulu dia. Dia ada ketua dia. Ketua istighfar itulah yang dikenali sebagai Sayyidul Istighfar. Penghulu kepada segala macam jenis istighfar. Kelebihannya apa dia? Siapa yang mengamalkan penghulu istighfar ini, dibacanya pada waktu malam, takdir Allah meninggal dia pada waktu malam tersebut. Tidak ada sesiapa pun yang boleh memisahkan dirinya nanti daripada dimasukkan dia ke dalam syurga. Dengan syarat dia mengamalkan Sayyidul Istighfar tadi, muqinan bihi, dengan yakin pada setiap kalimah Sayyidul Istighfar. Apa dia yakin pada setiap kalimah? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pada setiap kalimah Sayyidul Istighfar tu yakin masuk dalam hati dia. Allahumma anta rabbi. Wahai Allah, mulah Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Engkau. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan selain daripada Engkau. Khalaqtani, yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, bukan hamba kepada yang lain. Wa ana ala ahdika, aku hidup di atas perjanjian denganmu. Bagai-bagai. Yakin pada setiap kalimah ni, Sayyidul Istighfar ini menjadi satu amalan yang tidak ada sesiapa pun yang boleh memisahkan seseorang yang mengamalkannya dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sebut tanda orang yang melakukan taubat nasuha. Tanda yang ke-6-nya melazimi istighfar. Yang pendek astagfirullah, sehinggalah induknya Sayyidul Istighfar. Ustaz, kami tak hafal lah Sayyidul Istighfar ni. Sekarang ni nak belajar mudah je. Ambil telefon kita, tekan Google, type Sayyidul Istighfar, tekan enter, keluar nanti insya-Allah. Dah keluar tu print, baca setiap malam, baca setiap pagi. Jadikan amalan insya-Allah. Ustaz, kami dah type Sayyidul Istighfar di Google, kenapa tak keluar pun? Kenapa tak keluar? Itu maknanya internet dah habis data tu. Kena top up dulu lah, insya-Allah akan keluar nanti tuan-tuan. Ini 6 syarat orang yang melakukan taubat nasuha kepada Allah. Tetapi 6 syarat ni tuan-tuan, sekiranya dosa itu melibatkan dosa manusia dengan Allah. Dia ada 2 bentuk jenis dosa ni. Dosa dengan manusia, dosa dengan Allah. Kalau 6 syarat yang pertama, itu dosa melibatkan manusia dengan Allah. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam muqaddimah Babut Taubah dalam kitab Riyadhus Salihin, kalau dosa melibatkan sesama manusia, dia ada ekstra syarat taubat nasuha ni. Ada ekstra satu lagi. Apa dia? At-tahallul 'anil mazalim. Iaitu menyerahkan kembali hak yang pernah kita ambil daripada orang lain. Ataupun memohon kemaafan dengan sesama makhluk. Ini yang ke-7. Sekiranya melibatkan dosa itu sesama manusia. Ini kita sebut secara ringkas.
Ciri taubat nasuha berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kamu kepada Allah dengan melakukan taubat nasuha kepadanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, adalah satu muka surat 103 tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis sahih riwayat Imam Muslim, muka surat 103. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatiku juga pernah terleka daripada memikirkan hal umat dan maslahat mereka. Dan oleh kerana itu, aku istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Rasulullah ni maksum, tak ada dosa yang dia buat. Tak ada apa-apa dosa. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah ni tidak setiap saat fikir pasal umat dia, dia rasa bersalah. Lalu atas sebab itulah, kerana kelalaian dia kadang-kadang terlupa terhadap umat dia, maka dia istighfar kepada Allah sehari 100 kali. Wallahu alam tuan-tuan. Kita berhenti dulu pada cabang iman yang ke-47. Kesempatan lain kita akan baca cabang iman yang ke-48 insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian, ampun maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.